بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Dimulakan Fadilatul Imam Tun Bilal, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa, hadirin hadirat, mukminin mukminat, ibu ayah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah bersama-sama kita rafa'kan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita kesempatan, kekuatan untuk sama-sama hadir ke rumah Allah yang mulia ini. Kita salat berjemaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ketaatan kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita akan kembali menyambung diskusi kitab kita Fiqhus Sirah karangan Fadilatul Syekh Dr. Sa'id Ramadan Buti rahimahullahu taala, yang mana kita telah berbincang tentang bahawa baginda Nabi SAW ini adalah Nabi yang disebut sebagai Khatamul Anbiya, iaitulah Nabi penutup segala Nabi. Ini dengan jelas dalam beberapa nas, sama ada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sendiri meletakkan dalil atau bukti bahawa baginda ini adalah penutup segala rasul atau segala nabi. Yang mana perlu kita jelas, ini adalah bukti bahawa kita ini berada di akhir zaman. Itu bukti paling jelas. Orang kata, ustaz, apa bukti kita akhir zaman? Kebangkitan Nabi Muhammad itu adalah bukti paling jelas kita berada di akhir zaman. Cuma bukanlah bermaksud kalau kita kata kita berada di akhir zaman tu lagi setahun dua nak kiamat, wallahu alam. Itu bukan dalam ilmu kita. Hatta baginda Nabi SAW apabila ditanya tentang hari kiamat pun tidak dapat dijawab secara tuntas. Maksudnya Nabi sendiri pun tak tahu bila berlakunya kiamat. Walaupun 1001 peristiwa, suasana yang orang kata apa, yang tegang berlaku di sana sini, yang memperlihatkan bahawa macam-macam situasi menggambarkan dunia ini sudah tua. Sekarang berlaku peperangan di Eropah contohnya. Adakah kita telah berada di kemuncak pengakhiran dunia? Wallahu a'lam. Itu semua tak dapat dibuktikan secara jelas, sehinggalah benar-benar berlakunya tanda atau alamat al-kubra, tanda-tanda kubra, ataupun yang disebut asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, asyratus sa'atul kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Adapun seperti kita belajar asyratus sa'atus sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil, yang itu memang dah terlampau banyak. Itu dah terlampau banyak. Tapi yalah, terus berlaku, dan itu semua kita dianjurkan oleh agama kita untuk memohon kepada Allah Ta'ala agar kita diselamatkan daripada fitnah kiamat. Itu fitnah yang kecil lah. Adapun fitnah yang besar, umpamanya datangnya Dajjal dan banyak lagi, itu juga itu bukan setakat kita minta perlindungan. Kalau boleh kita tidak mahu menyaksikan pun saat datangnya tanda-tanda besar kiamat. Kerana orang yang berada di saat-saat munculnya tanda-tanda besar kiamat ni ada risiko besar. Itu masalahnya. Risiko apa?
risiko wal-a'yadzubillah terjebak kepada fitnah Dajjal. Jadi kalau boleh kita tak mau tengok bila Dajjal datang. Walaupun hari ni banyak orang istilahkan yang tu Dajjal. Yang saya tengok ada satu video tu ganas juga kan, KKM pun Dajjal. KKM pun Dajjal. Tak tahulah macam mana dia ni kan, dia marah dekat KKM suruh vaksin ni kan. Sampai dia kata Dajjal kat KKM. Kesiannya lah kat menteri. Kan, taklah sampai macam tu tuan. Kita tak setuju, okey, tapi jangan melampau kita dalam mengkritik. Baik, jadi pada pagi ini kita sambung sikit cerita tentang apa dia, bahawa kedudukan ataupun suasana orang jahiliah ini disebut sakibaki agama Hanif dalam jahiliyah Arab. Maksudnya apa? Asalnya sebab datangnya Islam itu maknanya agama yang sebelum ini, iaitu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sebenarnya sedikit telah menyerap masuk kepada kefahaman orang Arab ni. Tetapi mereka tak ada utusan, tak ada, maknanya boleh kita kata satu, Nabi lah, Rasul, tak ada. Yang kedua, tak ada maknanya kelompok, boleh kata macam pendakwah lah, ustaz-ustaz ke tok guru macam tu yang nak bawa risalah Islam tu, tak ada. Hatta kalau tuan-tuan baca dalam surah Yasin, ingat surah Yasin, Allah cerita tentang apa ayat tu, yang fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun, kan cerita tu. Macam mana ayat, kepala ayat dia lupa pula kepala ayat dia, tapi cerita tu Allah kata fa'azzazna bi thalith, kami perkuatkan mereka itu yang ketiga. Tu cerita apa? Cerita sekelompok manusia atau kampung yang mana didatangi oleh dua orang pendakwah atau orang yang membawa Islam ni. Kemudian Allah datangkan yang ketiga, maknanya datang ke kampung itu, tapi apa yang berlaku? Mereka itu didustai, dizalimi, dianiaya, sehingga akhirnya ketiga-tiga mereka itu dibunuh. Ini cabaran dakwah. Sebab tu biasa je dakwah ni, kalau mendapat tentangan itu biasa. Itu tabiat dakwah. Dakwah ditentang, dimaki, dicaci, itu normal sebenarnya. Mungkin kalau yang tak lalui macam tu, tak berapa nak terasa dia punya lapangan ataupun kita kata hakikat dakwah. Kerana dakwah kalau kita buka Al-Quran dan Sunnah macam tu, para anbiya dihina, dibuang, sebahagiannya dicaci dan sebagainya, kan. Kata Nabi sendiri SAW. Jadi kalau dakwah tak ada cabaran sebegitu, bukanlah nak kata tak berlaku, dakwah tu berlaku, cuma dia tak samalah macam yang dilalui oleh para pejuang Islam dahulu. Sebab dakwah memang begitu. Al-Quran dan hadis menggambarkan derita dakwah ini cukup dahsyat. Dakwah macam setakat saya ceramah pagi ni dakwah jugalah, tapi macam saya sebut tak setanding dengan dakwah para anbiya. Kita dakwah-dakwah pun sekejap lagi tertarik kita, kan. Kena nasi lemak kita, kan. Tapi tak apalah, itu realiti hari ni. Tapi hakikatnya dakwah itu perit, tuan-tuan. Memang perit kalau kita study, ya Allah. Tak terbayar kita macam mana kita nak balas jasa budi orang-orang terdahulu. Jangankan di kalangan ulama-ulama zaman salafus salih, cukup macam mana Islam sampai ke tanah Melayu ni pun banyak cerita-cerita yang menggambarkan pejuang-pejuang terdahulu yang amat-amat besar, maknanya jihad mereka. Nah, ini perlu kita faham. Baik. Jadi agama Hanif ni agama suci lah. Walaupun secara praktikalnya bukanlah kita kata Islam sama macam hari ni, tak. Tetapi kefahaman dari sudut mentauhidkan Allah, dari segi tidak mensyirikkan Allah, tidak menyembah berhala. Tetapi syariat tu memang
memang tak samalah. Itu memang syariat yang dibawa oleh Nabi kita SAW tak pernah sama dengan umat terdahulu di kalangan para anbiya. Tapi dari segi asasnya apa dia? Tauhid. Hak tu clear. Sebab itu dalam kisah peristiwa ketika Nabi SAW sampai ke Taif, dalam peristiwa sebelum Nabi di Isra' Mi'raj kan, kalau tuan-tuan ingat bagaimana Nabi sampai ke Taif, apabila Nabi berdakwah kepada penduduk Taif, tak ada seorang pun yang beriman kepada Nabi. Tetapi takdir Allah Ta'ala, apabila Nabi nak balik, Nabi rehat di satu kebun anggur, yang mana akhirnya tuan anggur yang tak mengenali Nabi itu memerintahkan budak jagaannya yang bernama Addas. Addas ini seorang budak yang datang daripada selatan Yaman. Kalau tak silap saya begitulah, tapi kisah itu benar berlaku. Akhirnya Addas ni diperintahkan oleh tuannya untuk dibawakan anggur kepada Nabi SAW. So akhirnya dibawa kepada Nabi SAW. Ketika Nabi, dia pun tak kenal Nabi. Sebab yalah, mana nak kenal, bukannya nak ada viral ke apa kan. Cuma kawasan yang Nabi dimaki tu mungkin sebelah lain, dia duduk di sebelah lain. Tapi akhirnya bila Nabi SAW ambil anggur tu nak menyuapkan ke mulut baginda, Nabi sebut apa? Bismillah. Bila dia sebut Bismillah, Addas terkejut. Dia kata, wahai tuan, tuan datang daripada mana? Kenapa? Perkataan yang tuan sebutkan itu, Bismillah itu, sama dengan kaum saya di Yaman membaca perkataan yang sama ketika nak makan sesuatu. Terkejut Nabi. Lalu ditanya, siapakah yang mengajar ataupun yang mengamalkan cara demikian? Dia kata, penduduk di kampung aku beramal dengan ajaran Yunus bin Matta. Rupanya penduduk kampung itu saki-baki orang yang terkesan yang ikut ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Lalu Nabi menyatakan, sesungguhnya Yunus bin Matta itu adalah saudaraku. Akhirnya budak ni lah satu-satunya manusia yang beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi di kota Taif. Bahawa kita tahu Taif ni tempat Nabi dicaci, dimaki, dihamun dan sebagainya. Kan? Panjang cerita tu kan. Tapi nak sebutnya bahawa ada kesan-kesan silsilah, maknanya ajaran Nabi-Nabi sebelum ni di tempat-tempat tertentu yang tertinggal. Rupanya di tanah Arab ini tertinggal juga, kerana kita tahu bahawa sebelum datangnya Nabi SAW telah pun sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Hajar dan seumpamanya, yang mana telah bertapaknya Islam di bumi Makkah itu khususnya. Bagaimana kisah Zamzam itu keluar, bagaimana pembinaan Kaabah Al-Musharrafah itu kan. Jadi nak sebut bagaimana kesan itu, saki-baki itu wujud dari sudut beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, duka citanya kerana tidak ada kita katakan utusan ataupun kelompok mereka yang benar-benar jelas tentang keimanan, tentang isu tauhid ini, akhirnya terselewenglah akidah mereka. Tuan-tuan tengok bagaimana kesan ilmu dalam kehidupan. Ilmu je. Sebab itu kita sebut mereka golongan jahiliyah, jahil, tak kerti apa. Menyembah Tuhan dalam keadaan tidak berilmu, jahil lah. Akhirnya mereka menjadikan sesuatu sebagai alat untuk menyembah Tuhan, yang dirasakan dengan menggunakan perantara itu lebih afdal, lebih nampak hubungan keterikatan hamba dengan Tuhan. Ini yang telah berlaku kepada masyarakat musyrikin Makkah, yang kita tahu menjadikan banyak alat-alat tertentu atau yang kita boleh sebut sebagai berhala lah, sebagai sesuatu yang menjadi perantara ibadah kepada Allah Ta'ala. Mereka beriman kepada Allah. Allah sebut apa dalam Quran? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna Allah. Bila kau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Pasti mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nampak? Sebab itu apabila kita
menganut ataupun kita berada dalam Islam ini, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, satu perkara yang sentiasa, ni saya sebut ni sentiasa, yang perlu kita gila, perlu kita refresh, perlu kita tingkatkan, tidak lain dan tidak bukan kefahaman dalam beragama. Ini penting. Saya ambil contoh, contohnya ini sekarang ni, Sya'ban. Sya'ban ni bulan mulia, tetapi dalam kita memahami kemuliaan Sya'ban, mesti kita memahami dalam kerangka yang sahih. Itu saya cerita tentang Rajab. Kat sini bukan kat mana saya tengok. Rajab, timbul hadis apa? Hadis yang ada orang sebut lah, tapi hadis tu sebahagian ulama menghukum maudhu', bukan takat dhaif, bahkan maudhu'. Hadis Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan aku, Nabi kata Ramadan bulan umatku. Hadis itu tidak valid, tidak sahih. Tetapi adakah menolak kemuliaan Rajab? Tidak. Rajab dengan kemuliaan yang tersendiri. Tapi kemuliaan Rajab tu bagaimana? Rajab kemuliaannya kerana ia adalah salah satu di antara bulan-bulan haram. Dan kalau kita buka dalam kitab hadis yang sahih yang ditulis oleh Imam Bukhari, dikumpulkan hadis-hadis oleh Imam Bukhari, dan saya tengok antara yang mengupas perkara ini antara ulama besar Mesir, iaitu Syekh Atiyah Saqar rahimahullahu taala. Dia sebut bagaimana ramai orang faham Rajab tu mulia, tapi dia faham mulia Rajab tu di sudut yang lain. Sedangkan kemuliaan Rajab itu kerana dia adalah bulan-bulan haram, tidak terkait dengan perkara lain. Jadi kita beribadah di bulan Rajab ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, contohnya lah Rajab dah habis dah, cuma nak sebut bagaimana Rajab ini kemuliaan dia sama seperti bulan Zulqa'dah, sama seperti bulan Zulhijjah, sama seperti bulan Muharram. Tapi kerana kita anggap Rajab itu lebih special daripada bulan lain, kerana apa? Kerana dia terputus dari segi turutan bulan-bulan haram yang tadi tu, 3 tu. Nabi kata yang itu salasatun mutataliyat, 3 yang berturutan. Adapun Rajab ni duk bersendirian, selang sebulan sebelum Ramadan. Jadi banyak orang anggap Rajab ni ada kelebihan tertentu sendiri kerana dia duduk sebulan sebelum Ramadan ataupun selang sebulan lah. Jadi sebenarnya tak, sama je. Mana kedudukan Rajab tu sama dengan Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram. Tapi hebat tak? Sangat hebat. Di segi kehebatan sangat luar biasa, tapi cara faham kan. Jadi tak kisahlah kita nak, tapi sebab tu dia bukan puasa khusus Rajab. Kalau orang puasa Rajab ni, dia puasa bulan haram. Tapi tak ada masalah nak niat bulan Rajab tu, cuma bukan kerana Rajab, tapi kerana dia adalah bulan-bulan haram. Demikian Sya'ban. Sya'ban apa kelebihan dia? Antara yang kalau kita boleh rujuk kelebihan Sya'ban ni, antara yang ulama bahas adalah nisfu Sya'ban. Tetapi dah kuat tak kuat perbahasan nisfu Sya'ban ni, ia tidak boleh kita jadikan sandaran yang secara mutlak mesti kita raikan pertengahan atau malam Sya'ban. Kerana di sana ada ulama yang tak bersetuju menyambut atau meraikan nisfu Sya'ban. Dan bukan ulama yang tak bersetuju tu nak orang kata Wahabi ke, tak ada kena-mengena dengan Wahabi. Kerana mereka berhujah dengan jelas yang secara ilmiahnya nisfu Sya'ban ni memang meriahnya berlaku di zaman tabi'in. Zaman tabi'in. Adapun zaman Nabi dan para sahabat memang tak begitu dijadikan sesuatu malam tu baca Yasin ke, tak ada. Tapi kalau kita balik kepada perbahasan asalnya, ia adalah satu lapangan yang kita perlu berlapang dada. Maknanya nak buat dipersilakan, tak buat pun tak cacat apa. Tak cacat apa insya-Allah. Asalkan yang kita buat itu semua amalan yang biasa. Kita baca Yasin, kita beristighfar, kita buatlah zikir apa-apa, tetapi tidak ada di sana puasa nisfu Sya'ban, tidak ada di sana solat sunat khusus nisfu Sya'ban. Itu ditegaskan oleh antaranya imam kita, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia tidak bersetuju ada amalan khusus dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Adapun baca Yasin, tu tuan-tuan nak baca nisfu Sya'ban ke, awal Sya'ban ke, akhir Sya'ban ke, tak ada masalah. Tetapi memang bulan Sya'ban ini kita perbanyakkan istighfar.
Tetapi boleh kita faham bahawa, saja saya masuk sikit, kerana kita memang sedang berada di Syaban. Yang kedua, satu yang perlu kita faham bahawa Syaban ini mengikut sebagai riwayat adalah bulan kelekaan ramai orang. Leka kenapa tuan-tuan? Kerana Rejab ni tadi orang dah ingatkan banyak fadilat. Tiba-tiba Syaban orang tak berapa nak ni sangat, nak apa, melainkan dia suruh Syaban lah. Jadi fadilat lain tu kurang, akhirnya orang tak perasan. Sedangkan sepatutnya Syaban ni kita semakin faham bahawa kita lagi berapa hari nak masuk Ramadan. Maknanya momentum ibadah daripada Rejab tu terus berkekalan menuju Ramadan, kan? Sebab itu bila masuk Ramadan ni kadang-kadang kita ni semangat tak berkekalan. Sebab dia nak momentum ibadah ni dia kena lama sikit. Barulah kita seronok nak ibadah. Sebab itu yang kita sedih bila Ramadan ni awal-awal je semangat. Masuk pertengahan menuju akhir tu sangat-sangat sedih. Tak tahu tuan, apa mekanisme yang terbaik yang perlu kita orang kata perjelaskan kepada masyarakat untuk kita bagi faham bahawa bila Ramadan semakin berakhir, suasana sepatutnya semakin meriah di rumah-rumah Allah. Ini AJK, surau, masjid memang kena fikir tuan-tuan. Sebab ia berlaku sebaliknya. Sangat sedih. Semakin akhir Ramadan nak pergi makcik, semakin orang meriah di pusat-pusat membeli belah. Betul tak? Siapa tak tahu macam mana nak ubah fenomena ni, suasana ni. Hakikatnya kita tak boleh nak terima, tak boleh kita nak jadikan itu sebagai satu suasana yang positif. Tak bagus tuan-tuan. Bukan kita nak halang orang membeli belah. Sebab itu kita cadangkan shopping awal sikit. Sepatutnya semakin Ramadan berakhir ni, rumah-rumah Allah semakin meriah. Tapi kita tak tolaklah kemungkinan semakin ujung Ramadan tu kerana mungkin orang balik kampung dah. Itu tak apalah kalau begitu keadaannya. Tapi harapannya masjid di kampung itulah meriah. Kan? Masjid di kampung tempat dia balik itulah meriah. Dia balik kan, bawa anak apa semua kan. Jadi datang apa nama dia tarawih kan, meriahkan hujung-hujung Ramadan kalau balik katalah 4-5 hari sebelum raya tu kan. Tapi sayangnya tak berlaku juga macam tu. Kan? Itu sedihnya. Di penghujung Ramadan sama je duduk di kampung. Ini minda yang mesti kita usaha ubah. Sebab duka cita. Kerana kita tahu di hujung Ramadan adalah waktu Nabi SAW mengikat kan. Ni bukan nak cerita sekarang Ramadan, tapi nak gambarkan fenomena ni tak sihat tuan-tuan. Jadi sebelum kita masuk Ramadan ni tuan-tuan fikirlah plan untuk diri kita dan family kita. Kalau boleh Ramadan tahun ni ubah. Bukanlah awal Ramadan tu buat tak tahu, buat tak kisah, taklah. Seperti biasalah meriahkan awal Ramadan pun, tapi jangan dikendurkan semangat beribadah apabila sudah sampai ke kemuncak Ramadan. Itu memang tersasar daripada hakikat Ramadan, sehingga kita tahu bahawa malam-malam terakhir Ramadan ada hadiah teristimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malangnya 10 akhir Ramadan malam itu berpusu-pusu manusia di pusat-pusat membeli belah. Tuan-tuan tak tahu dia bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qamdar jadinya. Sedih tuan-tuan. Ini saya ingatkanlah. Okey, tapi nak sebut bagaimana kalaulah kefahaman agama itu jelas, kita akan letakkan prioriti pada tempat yang betul. Tapi kerana kefahaman agama itu samar, satu, yang kedua dah faham tapi tak yakin. Ini pun sama. Baik. Balik pada perbincangan kita, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan antaranya dalam surah Ali Imran, Allah sebut, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Allah katakanlah benar perkataan Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka ikutlah millah. Millah ni bukan milah. Milah nama orang. Ni millah. Millata Ibrahim maksudnya agama ataupun agama lah ataupun ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, hanif. Sebab itu kita sebut dalam doa qunut, doa iftitah kan, hanifan muslimah. Hanif ni tulus, suci, bersih hati kita. Muslimah, benar-benar muslim. Apa maksud muslim? Apa maksud muslim? Menyerah diri. Muslim maksudnya benar-benar menyerah diri kepada Allah. Orang faham Muslim tu orang Islam kan. Sebab tu Allah sebut apa dalam Quran?
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Khatib sebut hari Jumaat. Wala tamutunna illa, janganlah kamu mati sama sekali melainkan dalam muslimun. Bukan muslimun tu orang Islam, memang orang Islam, tapi muslimun dalam keadaan benar-benar menyerah diri kepada Allah. Maknanya taat sungguh perintah Allah, takut sungguh azab Allah. Itu masuk muslim. Kalau nak cerita muslim ni, orang Islam ni semua orang Islam, kan? Habis semua orang Islam. Tapi benar-benarkah dia tu yang sebenar-benar menyerah diri? Sebab tu kita tekankan bila kita baca doa iftitah, antaranya kita baca dengan hati yang benar-benar declare kepada Tuhan. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima. Aku mengarahkan diriku ya Allah kepadamu, yang menciptakan langit dan bumi, hanifan muslima, dengan penuh tulus, ikhlas dan menyerah diri kepadamu. Nampak tuan? Orang baca ni dia tahu dia bukan menghadap orang kata orang kenamaan ke, sultan ke, agung ke, tak. Dia menghadap pemilik alam semesta. Tapi secara praktikalnya kita mungkin lebih santun menghadap orang. Lebih kita berhati-hati, lebih kita menjaga segala protokol menghadap sesama manusia. Tak salah kalau di atas peraturan dan sebagainya, kerana di atas dasar hormat dan seumpamanya. Tetapi sepatutnya kepada Allah lebih utama untuk kita jaga segala protokolnya, dengan khusyuknya, dengan begitu ikhlasnya, dengan penampilan kita yang bagusnya, ni semua kena ambil kira sepatutnya lah, tapi kerana yalah kita tak nampak kan Allah Ta'ala ni, tapi Nabi kata apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kata Nabi dalam hadis, apabila Jibril bertanya kepada Nabi, mal ihsan, apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seperti ka'annaka tarah, kamu melihatnya. Fa in lam takun tarah, jika kamu tidak dapat melihat Allah, ketahuilah fa innahu yarak, sesungguhnya dia melihat kamu. Tuan-tuan. Jadi sebab itu kita bila beribadah kita nak kena ada mood begitu. Memang tak tengok Allah, tak nampak Allah, tetapi kita tahu Allah sangat-sangat sedang melihat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik. Jadi peristiwa pertama, bagaimana kefahaman Islam ataupun kita kata tauhid yang telah berlaku kepada orang-orang jahiliah ni, asalnya yang telah terpesong ini adalah berlaku daripada seorang boleh kita kata macam businessman lah, seorang peniaga di kalangan orang jahiliah ni yang bermusafir ke bumi Syam. Dia bermusafir, iaitulah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ni diceritakan oleh Syekh Ramadan Buti, iaitu apabila dia pergi ke Syam untuk berniaga, tetapi melihat di bumi Syam ni kita tahu lebihlah jauh atau lebihlah lama terpisah daripada ajaran para anbiya sebelum tu. Walaupun di Syam sudah tentu lebih ramai nabi-nabi sampai ke sana, tetapi dari sudut masa lebih jauh nabi-nabi yang sebelum itu terputus untuk berdakwah di bumi Syam, mana masa dengan Nabi SAW. Jadi bumi Syam lebih awal tersesat, lebih awal tersesat. Sebab itu kemudian selepas Nabi menyampaikan risalah Islam, akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan, betul tak, dihantar oleh Nabi untuk menjadi gubernur di bumi Syam untuk kembali menjelas atau menyampaikan Islam di sana. Maknanya ni Syam lambat balik dapat risalah Islam. Maknanya of course Mekah Madinah dulu, kemudian barulah Syam. Jadi Amr bin Luhai ni sampai ke bumi Syam ini dan melihat penduduk Syam menyembah patung. Menyembah patung, tuan-tuan. Dan akhirnya dia agak tertarik. Satu benda yang tak pernah dibuat oleh penduduk kampung dia. Dia tengok perangai orang Syam ni, lalu ditanya, kenapa, apa yang kau sedang lakukan? Dia kata, sesungguhnya kami sedang menyembah patung ini
kerana dia telah memberi kami hujan, memberi kami rezeki dan seumpamanya. Akhirnya dia bawa salah satu patung tu ke Jaziratul Arab, ke Hijaz atau di bumi Makkah. Dan akhirnya itulah bermulanya titik tolak peristiwa ataupun saat bagaimana orang-orang Mekah yang ketandusan ilmu, yang tidak ada, kita kata, panduan, tidak ada orang yang memimpin. Akhirnya mereka terikut-ikut beragama dengan apa yang dibawa oleh Amr bin Luhai, dan akhirnya mereka menyembah berhala. Cerita panjanglah bab berhala ni, tapi nak sebut itu antara asas yang perlu kita faham bagaimana kalau kita beragama ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertunjangkan kefahaman ilmu. Semua perkara, semua asas dalam hidup ni, ayah-ayah, ibu-ibu yang muslim-muslimat yang dirahmati Allah, ilmu yang sahih, kena sebut tu, ilmu yang sahih yang datang daripada ulama-ulama yang mu'tabar, itu sewajarnya menjadi panduan hidup kita. Ada orang kata nak ikut, kan viral bila berapa bulan lepas, satu tahun ustaz tu bila cerita tentang nak ikut nabi ke ikut ulama, kan isu tu kan. Saya setuju ikut ulama, untuk sampai kepada nabi ikut ulama, tetapi mesti ulama yang mu'tabar. Kerana kalau kita nak bincang ulama hari ini, di zaman hari ini yang kita sebut tadi, zaman fitnah, zaman keterbukaan, kata apa, nak dapat ilmu ni mudah di akhir zaman ni, memang tak ada masalah. Tapi akhirnya kalau tidak ada satu penstrukturan, tidak ada satu penapisan, semua orang akan bercakap. Sedangkan kadang-kadang pada sebahagian apa yang kita dengar itu belum pasti benar. Maknanya kalau, maksudnya bukanlah sesat, tapi kadang-kadang kurang tepat. Jadi berhajat kepada, sebab itu saya ajak tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyakkan dengar daripada tokoh-tokoh agamaan. Ustaz, makin banyak orang kata makin banyak dengar makin serabut. Sebenarnya tak. Makin banyak kita dengar, sebenarnya makin banyak otak kita berfungsi melakukan perbandingan. Itu sebenarnya, sebab tu akal kita ni Allah bagi ni bukan nak dengar satu je. Kalau tidak, dalam Islam ni ada satu je mazhab. Tak. Kita ada banyak mazhab. Cuma kita tak mengaji lah semua tu, kan? Sebab kita bukan bidang syariah. Cuma bila kita belajar, kita akan dapati sebenarnya bagaimana keluasan ilmu. Bila keluasan ilmu, kita akan lihat, Masya Allah, ulama-ulama ini mereka semua tapi mereka tak sesat, cuma mereka bila berselisih saling berlapang dada. Cuma mereka ulama yang mu'tabar, tidak sampai tahap orang kata apa, tersasar. Tetapi kalau kita balik kepada hadis, Nabi kata apa? Bila mereka tersalah, Allah tak menghukum mereka, bahkan Allah bagi pahala kepada mereka. Tapi kalau mereka betul, mereka dapat 2 pahala. Salah 1 pahala, betul 2 pahala. Ni siapa dia? Ulama, antaranya imam-imam kita, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad ibn Hanbal, kerana mereka bersungguh-sungguh memahami Al-Quran dan Sunnah. Tapi nak sebut bagaimana akal berfungsi untuk kita buat perbandingan, untuk kita kaji dan seumpamanya. Demikian dalam segala ilmu kehidupan kita, kita tengok supaya kita tak hanya kata kita je betul, orang lain semua salah belaka. Yang berlaku hari ini ni, kita je dakwah kita betul, orang lain semua salah belaka. Ini tak boleh. Ini yang telah berlaku kepada dahulu pengikut mazhab Syafi'i sendiri, bergaduh dengan pengikut mazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, dia kata apa? Imam Syafi'i kan pergi ke Iraq nak bertemu dengan Imam Abu Hanifah, tapi tak sempat. Kerana apa? Imam Abu Hanifah meninggal lebih awal. Jadi pengikut mazhab Hanafi ni kata, tengok Syafi'i takut. Imam Syafi'i takut sebab tak jumpa Imam Abu Hanifah. Maksudnya dia nak kata Imam Abu Hanifah yang paling betul lah. Iaitu mazhab Imam Syafi'i pula kata apa? Pengikut Imam Syafi'i kata apa? Imam Abu Hanifah lah takut sebab Syafi'i nak datang, dia dah mati awal pula dah. Masing-masing berdakwah kan imam mereka yang paling hebat. Sebenarnya tak. Sebenarnya semua ulama-ulama kita semua jagoh-jagoh besar dalam Islam. Tak siapa pun yang kalah, tak siapa pun yang benar. Semuanya hebat-hebat belaka. Cuma dalam lapangan ilmu memang kadang-kadang ada berselisih, itu biasa.
Tapi berselisih mereka bukan pada perkara yang usul, berselisih mereka itu pada perkara-perkara yang furu'iyat, cabang-cabang sahaja, dan akhirnya semua perselisihan itu kalau kita study balik tuan-tuan, sebagai kita katakan pemudah cara untuk urusan agama kita. Bukan untuk mencelarukan, tapi memudahkan lagi. Masya-Allah. Perbezaan-perbezaan fiqh ini semua memberi jalan keluar kepada permasalahan hidup kita. Masya Allah. Kalau kita study macam-macam isu hari ini, jual beli kita, muamalat kita tuan, kalau kita tak study mazhab-mazhab lain, celaru kita. Nak beli kat Shopee pun tak sah. Mazhab kita mana boleh beli kat Shopee? Pergi letak duit, bagi barang tak sampai, mana boleh? Kita kalau berniaga, mazhab kita tak boleh kan? Atau kena sebut saya beli, betul peniaga sebut saya jual, barang dah pegang dah, duit kawan tu dah pegang dah, baru sah. Ini bagi je duit kan, transfer, lepas tu barang tak ada lagi. Lepas tu memang dapat barang tak elok lah. Itu sebahagian mazhab tak bagi tu, beli-beli online ni ya, sebab memang ada gharar dia, risiko dia. Tapi tak buat macam mana, zaman berubah, akhirnya terpaksa taklid mazhab-mazhab lain yang lebih ringan, kerana possibility untuk gharar tu mungkin tak sebesar di sudut manfaat yang lebih banyak. Sebab manfaat lebih banyak, orang mudah, PKP orang tak boleh pergi mana kan, nak beli barang, nak duduk rumah, risiko lebih minimum. Jadi akhirnya guna kemudahan. Tapi ada tak dia punya mudarat? Tak dinafikan ada. Memang ada. Tapi tak apalah, dengan sistem yang ada hari ini, sebagainya kita boleh pulang balik, boleh buat report, boleh lah kan. Cuma nak sebutnya risiko tu berlaku, dan akhirnya berlaku penipuan dan seumpamanya. Baik. Pendorong utama mereka kepada demikian itu semua ialah ketandusan pengetahuan dan buta huruf. Jelas. Ini disebut Syekh Ramadhauti, yang mereka miliki dan pengaruh persekitaran mereka dari berbagai kabilah dan berbagai bangsa. Tuan-tuan tengok. Ilmu tersasar kita daripada kefahaman menzahirkan kebatilan dalam beramal. Tu je. Nak sahih beramal, tunjang je kefahaman asas sumber ilmu mesti sahih. Tak payah kata apa. Tuan-tuan bagilah alasan apa pun. Oh, ini saya ni ustaz, ini amalan saya tak share. Tak kisahlah amalan hebat macam mana, tapi kita mau tengok siapa yang cakap, sumbernya daripada mana, Al-Quran ada kata tak, hadis ada kata tak, ulama mu'tabar ada kata tak. Kalau tak ada, kita tak boleh. Walaupun mungkin benda tu tak salah, tapi kita tak boleh nak kata ini strongly memang ini paling terbaik. Tak boleh. Dari segi kita nak beramal, nak ikut, okey lah. Tapi untuk kita kata ini yang terbaik, tak boleh. Macam saya kata tadi, amalan nisfu Sya'ban. Tuan-tuan bergaduh dengan puak-puak yang tak nak buat, tak padan. Sebab dia pun ada hujah, kita pun ada hujah. Cuma hujah kita tak boleh nak menyatakan memang 100% memang ini paling terbaik. Tak boleh. Kerana mereka juga ada hujah yang sahih, yang benar. So akhirnya apa dia punya solution? Berlapang dada. Itu je lah. Tak perlulah awak nak kata saya sesat, saya beramal, dan kita pun tak perlulah nak kata oh ini puak teruk ni malam Sya'ban tak buat baca Yasin. Tak perlu berbalah apa. Semua ada keterbukaan dalam beramal. Kerana itu dikata bukan benda usul, benda cabang. Yang kalau kita nak buat, tuan-tuan nak baca Yasin, saya pun baca Yasin, insya-Allah khair. Tapi orang yang tak nak baca, silakan balik. Bagi tahu dia lepas kejap lagi ada jamuan, dia duduklah. Kan? Biasanya tu tuan-tuan duduk bidah-bidah pun lala, lepas ada kari kambing, dia duduk kat situ. Kan? Tak ada dia balik kan. Tuan buat kenduri begitu lah. Kan? Yasin ke tahlil ke, puak-puak tak nak ni, bagi tahu ada kari kambing, dia duduk kat situ. Kan? Tengok-tengok, sup tulang ayam. Kan? Jadi tak kadang-kadang tak berbaloi tuan-tuan nak berbalah isu-isu cabang ni. Memang tak berbaloi. Kan? Dia hilangkan fokus kita kepada isu yang lebih besar. Isu besar apa dia? Isu kita punya krisis kehidupan hari ni, umat Islam yang masih jauh dengan agama, remaja-remaja kita yang masih jauh dengan agama. Yang itu isu besar. Kan? Kehidupan sosial yang melampau di luar sana. Ni tengah-tengah Covid duk rancak masjid, duk dindong-dindong lagi. Pum di sana buat konsert, buat macam-macam majlis campur aduk laki perempuan apa semua, tak ada SOP. Hak tu tak ni pula. Hak tu isu besar. Takkan nak berbalah isu-isu cabang, isu-isu wirid lepas solat. Tak berbaloi tuan-tuan, sangat tak berbaloi. Baik itu amat menyedihkan berlaku kepada umat Islam. Patutnya kita ni fokus isu-isu besar. Rasuahnya, pecah amanahnya, kejatuhan moral. Ini isu yang mesti selalu kita bincang. Takkan isu-isu macam tu bagi saya buang masa.
Sangat buang masa. Baik. Namun demikian ada juga di kalangan mereka orang-orang yang masih kekal berpegang dengan akidah tauhid. Nampak? Masih ada. Walaupun hanya sedikit tetapi tetap berada di atas manhaj agama hanifnya. Ini yang disebut sebagai siapa dia? Golongan ahlul fatrah. Nah, ini yang khilaf berlaku kepada siapa? Bapa Nabi sendiri. Antaranya Abdullah. Ulama berbeza pandangan. Di manakah kedudukan bapa Nabi? Adakah dia termasuk yang ni yang disebut oleh Syekh Muhammad ini, ataupun dia ada mensyirikkan Allah? Sebab kenapa? Kerana dalam hadis Nabi sendiri sebut bahawa ibu dan ayahku dalam neraka. Ini menimbul hadis sahih riwayat Bukhari. Ini menimbulkan perbincangan panjang di kalangan ulama ahli sunnah. Tetapi akhirnya ulama tarjih beginilah, dia kata betul nas ada, tapi untuk kita bincang panjang isu kedudukan ibu ayah Nabi ni pun tak berbalik juga. Sebab apa? Sebab tidak menjadi syarat keimanan kita beriman kepada ibu ayah Nabi. Mana ada? Kan? Jadi lebih baik kita tawakuf, kita serahkan kepada Allah Ta'ala di mana kedudukan mereka. Kita tak perlu bincang pun, sebabnya mana ada syarat keimanan perlu kita bincang kedudukan ibu ayah Nabi. Kan? Orang tak kenal ibu ayah Nabi pun tak ada masalah apa. Yang penting ikut ajaran Nabi. Kan? Cuma kuranglah dia punya kenal silsilah apa nama ibu ayah Nabi tu. Tapi dari segi hakikat keimanan, kita ni disuruh beriman dengan ajaran Nabi sahaja sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ni kadang-kadang berbalah. Sebagian orang dulu berbalah kedudukan ibu ayah Nabi. Itu pun sama, buang masa. Nak bincang akademik tak apalah, tapi tak perlulah sampai berbalah. Kan? Baik. Tetapi mempercayai kebangkitan Nabi, tetap mereka mempercayai hidup semula sesudah mati, dan tetap yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pasti memberi ganjaran pahala kepada orang yang taat dan balasan seksa kepada orang yang derhaka. Golongan ini memang benci kepada segala apa yang diada-adakan oleh orang-orang Arab, seperti penyembahan berhala dan cara pemikiran yang sesat. Mereka yang terkenal dengan pegangan ini memang banyak, di antaranya mereka seperti Qais bin Sa'idah Al-Ayadi, Ri'ad bin Syahni dan Buhairah Ar-Rahib. Buhairah Ar-Rahib tu yang apa nama dia, siapa nama, yang teman Nabi tu kan, saya yang bawa Nabi SAW ke Syam. Ini semua kita sebut bahawa bagaimana asas Islam itu bertapak di bumi Makkah, yang kita tahu perjalanan dakwah Nabi untuk menghapuskan elemen-elemen jahiliyah itu satu perjuangan yang amat sukar, tuan-tuan. Amat sukar. Dan kalau tuan-tuan perasan, satu perkara tabiat manusia ni, tak kira lah Melayu ke apa, dia jadi macam mana? Orang yang duduk situ, orang situ maksudnya, orang yang memang lahir di tempat itu, dia sendiri nak buat pembaharuan, nak buat perubahan, sangat susah. Berbanding dengan orang luar yang datang untuk buat perubahan, yang itu agak senang. Sebab tu kita kadang-kadang, bukan di sinilah, di mana-mana pun, kan? Kadang-kadang kita ada tokoh besar di tempat kita, kita tak appreciate sangat. Orang luar yang datang pergi jumpa orang tu, dia pun kalau ceramah di tempat tu pun tak apa-apa laku kan, dia kena pergi luar. Dia jadi macam tu tabiat manusia. Sebab itu Nabi sendiri duduk di Mekah, dia lahir di Mekah, orang Mekah, dia nak buat pembaharuan di Mekah memang tak mudah, sangat susah. Sebab dia orang situ. Tapi kalau Nabi ni orang luar, mungkin senang sikit lah. Tapi nak buat macam mana? Allah takdirkan dia daripada bangsa yang sama, darah daging yang sama, bahkan orang yang tentang dia tu pun adalah di kalangan darah daging dia sendiri. Jadi nak sebut, bergambarkan memang perjuangan Nabi amat susah, tuan-tuan. Sebab tu kita tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sebelum tu kematian Abu Talib, kematian Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Nabi pergi ke Taif, dimaki, dicaci, balik Mekah balik sama juga dimaki, tak berhenti, berterusan caci maki tu, sampailah Allah Ta'ala hadiahkan Nabi dengan Isra Mi'raj tasliyatan lirrasul, kata para ulama, kerana itulah saat yang paling menggembirakan Nabi, merawat segala duka lara Nabi, sehingga Allah menganugerahkan satu peristiwa yang tidak pernah diberikan kepada rasul-rasul terdahulu. Memang luar biasa. Itu tuan-tuan boleh study balik lah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi kita tangguh dulu pada pagi ini, insyaAllah yang baik daripada Allah Ta'ala, yang banyak kekurangan di atas kemah saya, insyaAllah kita sambung pertemuan akan datang. Sebelum tu tuan-tuan, saya ada bawa sikit risalah kecil saya, kitab solat yang kita buat bersama dengan kawan-kawan, yang mana buku ni masya-Allah
mudah untuk tuan-tuan menjadikan rujukan. Dia tak lengkap kerana perbahasan solat ni amat panjang, tetapi untuk asas yang amat-amat membantu untuk kita perbaiki solat kita dari segi tata cara mengikut sunnah, dalam ni amat-amat jelas. Sebab kita sediakan gambar-gambar yang sangat jelas bersama bacaan-bacaan solat yang semuanya kita terjemahkan. Okey, semuanya kita terjemahkan satu persatu dia punya bacaan-bacaan ni. Kemudian yang ini sebenarnya adalah kita approach untuk budak-budak sekolah, remaja. Tapi saya fikir ini tidak langsung ada kerugian untuk ibu ayah miliki. Pertama untuk di kita sendiri, kedua boleh share dengan anak-anak lah, cucu ke apa, tak ada masalah. Kerana ini memang mudah untuk kita tengok. Yang kedua, kita baca dengan maksudnya sekali. Tuan-tuan duduk saja boleh tengok makna doa kunut, makna tahiyat, makna doa iftitah, lengkap semua kita sediakan. Setiap kalimah kita tak terjemah secara random, kita terjemah satu-satu perkataan. Tak dengar? Bising. Jadi kita terjemahkan satu-satu ni, setiap kalimah ni tuan-tuan boleh tengok. At-tahiyatul mubarakah, at-tahiyat maksudnya apa, al-mubarakat maksudnya apa. Jadi itu semuanya mudah-mudahan membantu untuk kita lebih khusyuk dalam solat. Itu je matlamat kami, nak bantu kita sama-sama lebih kata fokus, lebih khusyuk. Kerana kita solat dah 20-30 tahun tuan-tuan, sebahagian kita tak tahu makna bacaan tahiyat, tak tahu makna bacaan kunut dan seumpamanya. Jadi kita usaha tuan-tuan untuk tambah kualiti value nilai solat kita. Mudah-mudahan Allah Taala terima, ataupun kita kata lebih tambahkan ganjaran kita insya-Allah. Dan semua gambar-gambar yang kita tunjuk dalam ni tuan-tuan, kita berpandukan rujukan kitab mazhab Syafi'i, macam mana tata cara nak rukuk yang betul, nak sujud betul tuan-tuan. Kalau study kita tengok masyarakat kita umumnya, tengok satu-satu rukun, masya-Allah, macam-macam mazhab yang datang, bukan mazhab Syafi'i dah. Hanafi keluar, Maliki. Yang paling banyak tuan mazhab apa? Sendiri atau paling banyak. Main belasah je buat kan. Jadi kita tunjuk macam mana cara dia, macam mana kedudukan kaki, tangan dan seumpamanya ketika sujud dan sebagainya. Itu insya-Allah akan bantu kita khusyuk lebih baik. Walaupun risalah ni sebenarnya taklah begitu detail, sebab kita memang buat, kalau detail ni panjanglah cerita dia, tapi itu membantu. Dan tadi imam baca doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati tuan-tuan. So buku ni kita ambil daripada doa itu, maksud dia wahai anakku dirikanlah salat. Sebab kita nak jadi orang yang mendirikan salat, dan zuriat keturunan kita juga mendirikan salat. Bukan salat, tapi mendirikan salat. So maknanya salat dengan kadar yang terbaik insya-Allah. So ada sikit saya bawa belakang tu, kita cetak 5,000 dan alhamdulillah dah sikit ni. Saya pun lepas ni 8.30 saya program di Kelang. Kita buat diskusi kitab ni di Masjid Sungai Udang, insya-Allah. Bantu-bantulah mana yang boleh. Jadi siapa nak dapat, ada sikit saya bawa belakang tu. Kalau tak ada buat duit, saya tinggalkan nombor akaun, kalau tuan-tuan mudah transfer insya-Allah. Okey, mudah-mudahan ada manfaat untuk semualah. Wallahu alam. RM25. Ada tulis kat buku ni tuan, belakang RM25. insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.